Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Encik Mia Aris bin Mia Hamzah selaku pensyarah bagi kursus SGHK 3213. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tugasan kedua iaitu persembahan. Jadi, sebelum kami memulakan pembentangan, di sini kami sertakan isi kandungan mengikut kehendak soalan. Baiklah, berikut merupakan teks perhargaan daripada ahli kumpulan kami bagi dalam menyiapkan tugasan 2 SDHK 3213 ini. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang iaitu saya, Nursyara Najwa binti Rahimi, dan Nurin Atikah binti Abdul Malik, dan juga Aida Safiah binti Apandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursyara Najwa binti Rahimi. Hari ini akan memulakan pembentangan dengan menghuraikan mengenai latar belakang bagi kerajaan Abbasiyah. Baiklah, kerajaan Abbasiyah merupakan kerajaan yang ketiga selepas tertubuhnya kerajaan di bawah pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin, dan setelah berakhirnya kerajaan Bani Umayyah telah ditubuhkan kerajaan Bani Abbasiyah. Selain itu, kerajaan Abbasiyah juga telah memerintah selama 5 abad iaitu kira-kira 500 tahun dan telah bermula pada tahun 132 Hijrah hingga 656 Hijrah. Dan pusat pemerintahan pusat pemerintahan kerajaan Abbasiyah ialah lokasinya di Baghdad. Hal ini telah diterangkan oleh dalam jurnal kajian Muhammad Amin 2018. Dan bagi kerajaan Abbasiyah ini dapat dihuraikan 3 peringkat utama iaitu kelahiran dan pengukuhan, yang kedua kegemilangan, dan yang ketiga kemerosotan atau dapat dipanggil juga sebagai kemunduran dan kejatuhan. Baiklah, itulah kita pergi lebih lanjut mengenai sejarah kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah telah bermula selepas revolusi Abbasiyah berjaya menumbangkan kerajaan Bani Umayyah. Kerajaan ini telah dimulakan oleh Ali bin Abdullah secara sulit, dan kerajaan ini menggunakan nama bapa saudara Nabi iaitu Al-Abbas. Bukan itu sahaja, kerajaan Bani Abbasiyah juga telah beroperasi di beberapa tempat seperti Khurasan, Kufah dan Humaimah. Kerajaan ini juga merupakan kerajaan yang ketiga selepas wujudnya beberapa kerajaan yang masyhur seperti Khulafa' Ar-Rasyidin dan Umayyah. Dan bukan itu sahaja, kerajaan ini juga menggunakan nama Ahlul Bait iaitu keluarga Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan sokongan daripada masyarakat tempatan. Hal ini kerana pada masyarakat pada ketika itu sangat menyokong agama Islam yang telah disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi, dengan penggunaan nama dapat memberikan mereka keyakinan untuk memerintah dan kukuh dalam pentadbiran. Selain itu, kerajaan ini telah mengalami beberapa zaman era kegemilangannya, antaranya ialah ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid memerintah. Hal ini ditunjukkan melalui beberapa jabatan telah ditubuhkan bagi tujuan pentadbiran. Dan bukan itu sahaja, hubungan diplomatik antarabangsa juga turut diadakan di bawah pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid, iaitu dengan negara-negara besar seperti Rom dan China. Hal ini telah membawa Baghdad sebagai pusat perdagangan antarabangsa. Baiklah, hal ini dapat dihuraikan lagi dengan dapat dikatakan bahawa sistem pentadbiran dan pemerintahan bagi kerajaan Bani Abbasiyah ini dipengaruhi oleh kebudayaan yang dibawa daripada Parsi. Era kegemilangan kerajaan Abbasiyah dari segi politik dapat dilihat apabila terjadinya perluasan kuasa dan hubungan luar melalui perjanjian dengan kuasa besar dunia. Namun, fokus utama adalah menjaga pengaruh kekuasaan dan kedudukan kerajaan Islam. Khalifah Abbasiyah telah berjaya menyaingi Byzantine di Konstantinopel, Bani Umayyah di Andalusia dan Perancis di Eropah. Terdapat beberapa perjanjian yang telah ditandatangani termasuk dengan Byzantine pada zaman Khalifah Al-Mahdi dan zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, Ratu
Aurelio dari Byzantine telah menandatangani perjanjian selama 4 tahun lalu membayar ufti tahunan kepada Abbasiyah sebanyak 90,000 dinar serta berjanji untuk tidak mengganggu lagi wilayah Islam. Namun, setelah diganti oleh maharaja lain, perjanjian tersebut telah dibatalkan. Lalu, Khalifah Harun al-Rashid telah menyerang Byzantine. Setelah merebut kota-kota penting seperti Ephesus, Nicephorus, terpaksa meminta perjanjian damai dan membayar ufti yang lebih tinggi. Jadi selama sejarah diplomatik antara Abbasiyah dengan Byzantine, terjadi 6 perjanjian damai. Namun, kebanyakannya telah dilanggar oleh pemerintah Byzantine. Perkara tersebut telah menunjukkan bahawa kerajaan Abbasiyah ini merupakan kerajaan yang hebat kerana mampu untuk membuat perjanjian damai dengan kuasa-kuasa yang besar. Yang kedua ialah kestabilan politik. Kerajaan Abbasiyah telah mendorong khalifah memajukan negara. Contohnya, Khalifah Harun al-Rashid telah menghaidkan serta menghapuskan pengaruh keluarga Barmaki yang semakin kukuh. Antara tindakan yang dilakukan ialah mengahwini puteri Ja'far bin Yahya al-Barmaki. Khalifah al-Rashid juga telah membunuh tokoh-tokoh yang berbahaya seperti Yahya al-Baraki. Tindakan tersebut telah menghilangkan pengaruh keluarga Barmaki yang kuat dalam kerajaan Abbasiyah. Khalifah Harun al-Rashid juga telah menghantar Ibrahim bin Abdullah untuk menghapuskan pemberontakan di Mosul, Armenia dan Afrika Selatan. Kestabilan politik penting untuk mencapai kegemilangan. Oleh itu, tindakan Khalifah Harun al-Rashid yang menyusun semula angkatan tentera dan melakukan kawalan ketat di pelabuhan dan lautan bertujuan untuk memastikan kestabilan politik dalam negeri. Dengan adanya angkatan tentera yang teratur dan kawalan yang ketat, Khalifah dapat memperkuatkan kekuasaannya dan mengetatkan kawalannya terhadap wilayah Basrah dan laluan perdagangan maritim yang penting. Ini membantu dalam mengekalkan kuasa pemerintahan dan mengurangkan ancaman terhadap kekuasaan pemerintah. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada aspek ekonomi bagi zaman kegemilangan kerajaan Abbasiyah. Jadi faktor ekonomi dapat dikaitkan dengan banyak projek pertanian diusahakan di Baghdad dan dijadikan sebagai pusat perdagangan antarabangsa. Bukan itu sahaja, ketika zaman pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid berlakunya kemajuan pesat di Baghdad dan beliau telah membuktikan kemasyhuran perdagangan di Baghdad pada ketika itu. Tambah lagi, pada zaman pemerintahan Khalifah Ja'far al-Mansur, beliau telah realisasikan kegemilangan ekonomi dalam pemerintahan beliau dan peranan Baitul Mal adalah sangat menyumbang kepada perkembangan ekonomi negara dan sumber pengurusan Baitul Mal yang sangat sistematik. Terdapat inisiatif yang dilaksanakan oleh beberapa khalifah dalam memajukan sektor ekonomi bagi kerajaan Abbasiyah. Dan dapat dikatakan hampir setiap industri mempunyai penghilangan sesuatu yang khusus dan kegemilangan dalam ekonomi dapat dihuraikan kepada beberapa sektor. Contohnya dapat 4 sektor yang dapat ditampilkan iaitu sektor perdagangan, sektor perkhidmatan ekonomi, sektor pelembungan dan sektor pertanian. Baiklah, bagi sektor pertanian, ia merupakan salah satu faktor yang besar yang menyumbang kepada pertambahan ekonomi bagi kerajaan Abbasiyah. Seperti yang kita tahu, pertanian merupakan bidang ekonomi yang diceburi majoriti rakyat kelas dan pertengahan. Dan sektor ini mendapat pengawasan khas oleh kerajaan terutama dalam penyediaan kemudahan termasuk teknologi dan sistem pengairan. Bukan itu sahaja, kerajaan Abbasiyah juga menyediakan sebanyak mungkin tali air baharu di kawasan pertanian seluruh negara. Di antara sungai utama di Iraq yang digali bagi menyalurkan air ke kawasan pertanian ialah Sungai Isa.
dan penggalian sungai ini secara tidak langsung telah memberi peluang kepada penduduk tempatan mendapatkan ikan air tawar dan menambahkan pendapatan mereka. Bukan itu sahaja, usaha kerajaan Abbasiyah dalam menghijau dan memakmurkan negara dengan sektor pertanian mendatangkan hasil yang lumayan. Dan dapat disimpulkan di sini antara tanaman penting ialah seperti gandum, padi, barley, tamar, bijam dan kapas. Baiklah, faktor kegemilangan kerajaan Abbasiyah dalam ekonomi ini juga dapat dikaitkan dengan sektor perindustrian yang sangat maju pada kerajaan Abbasiyah ini. Khalifah Abbasiyah terlibat dalam pelbagai kegiatan industri, khususnya barangan mewah termasuk gelas, tekstil dan seramik. Jadi di Baghdad telah wujud pasar-pasar khusus untuk memasarkan produk industri seperti pasar besi, pasar kayu jati, pasar seramik, pasar tekstil dan sebagainya. Dan contohnya di Iraq, muncul industri pembuatan pakaian siap berkualiti yang berkualiti tinggi dan diperbuat daripada sutera. Dan kebanyakan produk berkenaan diekspor ke seluruh dunia dan amat popular di Eropah, terutama di Perancis dan Itali. Dan di Parsi, kebanyakan industri tertumpu kepada pembuatan karpet dan tekstil dalam pelbagai kualiti. Dan seterusnya, wilayah-wilayah di bahagian barat Asia terkenal pula dengan pengeluaran permaidani, sutera, kapas, benang bulu, kambing dan semua jenis alat kelengkapan rumah. Jadi dapat disimpulkan di sini bahawa kerajaan Abbasiyah telah muncul kegemilangan dalam ekonomi disebabkan oleh sektor perindustrian dan sektor pertanian yang sangat kuat pada ketika itu. Bukan sahaja bagi kerajaan Abbasiyah, tapi kerajaan-kerajaan yang terdekat dengannya, seperti kerajaan Cina yang sangat maju dengan pembuatan sutera seperti yang kita tahu. Dari aspek sosial pula, yang pertama, layanan yang adil daripada khalifah dengan menghapuskan perhambaan dan penindasan. Jadi, sebelum adanya sistem khalifah ini, masyarakat Arab menerima layanan yang tidak adil dan penuh penindasan. Buktinya, kita dapat lihat perbezaan cara hidup masyarakat Arab Badui dan masyarakat Arab Hadori. Masyarakat Arab Hadori hidup dalam penuh kemewahan, manakala berbeza dengan masyarakat Arab Badui yang hidup secara nomad dan sering berpindah randah. Jadi, setelah wujudnya sistem khalifah ini, masyarakat mula menerima layanan yang adil setelah kerajaan menghapuskan penindasan dan perhambaan. Yang kedua ialah kebebasan mengamalkan agama. Maksudnya, penganut agama lain diberikan kebebasan untuk menganuti kepercayaan masing-masing. Contohnya, gereja yang dirobohkan sewaktu ketika dahulu telah diminta oleh pihak kerajaan untuk dibangunkan kembali, dan hal inilah telah mewujudkan suasana yang harmoni dalam kalangan masyarakat. Dan yang terakhir, orang bukan Islam, khususnya orang Parsi, diberikan peluang untuk memegang jawatan pentadbiran utama dalam pentadbiran. Contohnya seperti Yahya Al-Barmaki yang merupakan seorang berbangsa Parsi telah dilantik menjadi Perdana Menteri. Faktor kemerosotan kerajaan Abbasiyah dapat dilihat apabila berlakunya campur tangan pegawai berbangsa Parsi dan Turki dalam pemerintahan kerajaan Abbasiyah. Mereka ini tidak mempunyai sifat setia kepada kerajaan Abbasiyah dan sayang kepada kerajaan Abbasiyah. Mereka hanya memikirkan tentang kepentingan mereka sendiri. Pegawai Parsi dan Turki seringkali memperjuangkan kepentingan mereka sendiri dan mengabaikan kepentingan kerajaan dan kepentingan rakyat. Kesannya, perkara ini telah mengakibatkan ketidakstabilan politik dalam pentadbiran kerajaan Abbasiyah. Selain itu, beberapa pegawai Parsi dan Turki hanya memberikan keistimewaan kepada keluarga mereka sahaja. Perkara ini telah merosakkan integriti sistem pemerintahan kerajaan Abbasiyah kerana menyebabkan
kepercayaan rakyat semakin berkurang kepada pemerintah. Faktor lain dari segi politik yang telah menyebabkan kemerosotan Kerajaan Abbasiyah adalah disebabkan oleh kelemahan pemerintah Kerajaan Abbasiyah sendiri. Pemerintah ketika itu ialah Al-Wasi. Khalifah Al-Wasi tidak melakukan sebarang pembaharuan kerana beliau hanya bergantung kepada pegawai-pegawai Turki untuk mentadbir negara. Oleh itu, saudara Al-Wasi iaitu Al-Mutawakkil telah mengambil alih pemerintahan tersebut dan cuba untuk mengembalikan kegemilangan pentadbiran khalifah tanpa adanya campur tangan pegawai berbahasa Turki maupun Parsi. Namun begitu, usaha beliau tidak dapat diteruskan kerana pengaruh Turki dan Parsi begitu kuat menguasai percaturan politik Kerajaan Abbasiyah. Masalah semakin berat apabila berlaku perebutan kuasa antara khalifah seperti Khalifah Al-Muntasir dan Khalifah Al-Mu'tazir yang menyebabkan institusi khalifah menjadi semakin lemah. Perkara ini berlaku kerana pemerintah ketika itu terlalu bergantung kepada pegawai Parsi dan Turki untuk menolong dalam pentadbiran negara. Baik sekali adalah disebabkan perpecahan wilayah di bawah kekuasaan Kerajaan Abbasiyah. Pada akhir kurun 9 Masihi telah menunjukkan kuasa khalifah semakin terbatas. Banyak jawatan-jawatan penting telah disandang oleh bangsa Turki dan Parsi. Dan bangsa Turki dan Parsi tersebut telah mula membentuk kerajaan dan pengaruh sendiri. Perkara tersebut telah menyebabkan berlaku perpecahan wilayah yang telah memberi peluang kepada pembentukan kerajaan sendiri. Seperti Saljuk dan Buaih muncul. Perkara ini telah mengurangkan kawalan Kerajaan Abbasiyah dan telah mengurangkan wilayah di bawah penguasaannya. Perpecahan ini telah mengakibatkan keruntuhan kuasa Abbasiyah. Baiklah, seterusnya, bagaimana kerajaan Bani Abbasiyah mengalami kemerosotan melalui faktor ekonomi? Kita dapat lihat melalui kegawatan ekonomi yang berlaku, iaitu rusuhan dan pemberontakan serang berlaku pada akhir zaman kegemilangan Kerajaan Abbasiyah yang telah mengganggu perkembangan ekonomi Kerajaan Abbasiyah pada ketika itu. Iaitu para pedagang tidak lagi berkunjung ke Baghdad menyebabkan dana yang tersimpan di Baitul Mal semakin merosot berbanding peruntukan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Jadi setelah banyak negara melepaskan diri, jumlah bayaran pajakan daripada wilayah-wilayah semakin berkurang. Jadi, bagi meningkatkan pendapatan pemerintahan, pemerintah mengarahkan tentera untuk memungut cukai secara paksa. Menurut Jurji Zaidan, pendapatan kerajaan Bani Abbasiyah menurun kerana disebabkan oleh para pengutip cukai memonopoli hasil cukai tersebut. Manakala, pertanian pula terganggu kerana lumpur menimbus sistem pengairan. Hal ini berikutan Sungai Nahrawan mengalami kerosakan besar akibat perang dan salurannya yang tidak dapat dibaiki. Sekaligus, kemerosotan ekonomi Kerajaan Abbasiyah juga adalah disebabkan oleh berlakunya rusuhan rakyat sehingga menyebabkan para pedagang tidak lagi berkunjung ke Baghdad. Dan hal itu menyebabkan dana yang tersimpan di Baitul Mal semakin merosot berbanding peruntukan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Jadi, dapat disimpulkan bahawa kemerosotan ekonomi merupakan faktor utama bagi kejatuhan Bani Abbasiyah. Baiklah, dari aspek sosial pula, yang pertama, pemberontakan dari golongan Syiah dan Khawarij sehingga mengganggu pentadbiran. Jadi, berlaku percanggahan di antara dua golongan ini berkaitan dengan pelantikan khalifah. Hal ini mereka berpendapat jawatan khalifah hanya layak disandang oleh pemimpin mereka sahaja.
Contohnya, puak Syiah beriktikad bahawa Saidina Ali adalah orang yang berhak menjadi khalifah sebagai pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala pihak Khawarij pula berpendapat pemilihan jawatan khalifah mestilah bebas dipilih oleh kalangan kaum muslimun walaupun bukan dari bangsa Quraisy atau Arab. Jadi, perkara inilah yang telah mengganggu pentadbiran negara. Jadi, selain itu, kebajikan rakyat terabai disebabkan oleh kelemahan pemerintah. Pemerintah pada ketika itu ialah Al-Wasik tidak melakukan sebarang pembaharuan. Beliau hanya bergantung kepada pegawai-pegawai Turki untuk mentadbir negara. Oleh itu, saudara Al-Wasik iaitu Al-Mutawakkil mengambil alih pemerintahan dan cuba untuk mengembalikan kegemilangan pentadbiran khalifah tanpa campur tangan pegawai berbangsa Turki dan juga Parsi. Namun, usaha beliau tidak dapat diteruskan kerana pengaruh Turki dan Parsi begitu kuat menguasai percaturan politik kerajaan Abbasiyah. Seterusnya kita masuk pula kepada pengenalan peradaban Islam. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berjaya membentuk sebuah peradaban yang tinggi yang dikenali dengan peradaban Islam. Dengan ajaran yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, Islam mampu melahirkan pengikut yang berperadaban tinggi dan berakhlak mulia. Peradaban Islam ialah suatu peradaban kemanusiaan yang bersifat universal, meliputi seluruh daerah dan seluruh bangsa yang berada di bumi ini, yang terdiri dari orang-orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, kitab Al-Quran, Rasul dan juga percaya kepada hari kiamat. Jadi, peradaban Islam berbeza dengan peradaban dunia lain kerana ia meletakkan ad-din, agama, sebagai asas yang membentuk peradaban, bukan manusia yang membentuknya. Al-Quran menjadi sumber utama atau sumber asas dalam membangun peradaban Islam kerana ia mengandungi segala nilai dasar, prinsip serta hukum untuk membimbing manusia bagi mencapai perhubungan dan kesempurnaan hidup. Ia juga merangkumi konsep ketuhanan, pengetahuan tentang perkara gaib, asas perundangan, moral, fakta-fakta sains, sejarah manusia dan lain-lain lagi. Kembangan kerajaan Abbasiyah dari segi politik ialah Jabatan Ad-Dawawin dalam kerajaan Abbasiyah ialah badan pentadbiran yang mempunyai tanggungjawab yang luas dalam menguruskan aspek kewangan dan perbelanjaan negara. Di bawah pemerintahan Abbasiyah, jabatan ini telah memainkan peranan penting dalam menjalankan beberapa tugas. Antaranya ialah pengumpulan cukai seperti cukai tanah, cukai perdagangan, cukai kekayaan dan lain-lain. Pengumpulan cukai ini penting untuk menyokong perbelanjaan kerajaan dalam membiayai pelbagai projek pembangunan serta penyelenggaraan negara. Seterusnya ialah pengurusan bajet. Jabatan ini juga bertanggungjawab untuk menyusun dan menguruskan bajet kerajaan. Mereka akan membuat anggaran bagi pendapatan dan pembelanjaan kerajaan dalam sesuatu tempoh masa serta memastikan bahawa perbelanjaan tidak melebihi pendapatan yang diperoleh. Yang ketiga ialah pengagihan dana. Setelah dana dikumpulkan, jabatan ini memastikan bahawa dana tersebut akan digunakan dengan bijak untuk pelbagai keperluan kerajaan, termasuk untuk menyokong perbelanjaan bagi penyelenggaraan infrastruktur, sistem pendidikan, perkhidmatan kesihatan, pertahanan serta pembangunan ekonomi dan sosial. Seterusnya, Jabatan Ad-Dawawin juga menyelenggarakan rekod kewangan yang terperinci untuk semua transaksi kewangan kerajaan. Masuklah dengan penerimaan dana serta penyediaan laporan kewangan yang berkaitan untuk pemerintah dan pihak berkepentingan lain. Mereka juga telah menyediakan penyata akam dan juga Jabatan Ad-Dawawin memberikan nasihat kepada pemerintah berkenaan dengan keputusan kewangan yang perlu dibuat. Mereka memberikan pandangan profesional mengenai pelbagai aspek kewangan. Tanah Melayu telah mengikut
perincian daripada tugas Jabatan Ad-Dawawin untuk digunakan dalam sistem pemerintahan Kerajaan Melayu. Sumbangan yang kedua adalah dari segi sistem pemerintahan dan pentadbiran dalam Kerajaan Abbasiyah adalah sangat sistematik dan teratur. Beberapa ciri utama sistem ini termasuk dengan khalifah. Kerajaan Abbasiyah dipimpin oleh seorang khalifah yang dianggap sebagai pemimpin tertinggi dalam dunia Islam. Bagi tanah Melayu, dipimpin oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua bagi tanah Melayu. Bagi pembahagian wilayah, sama seperti tanah Melayu menggunakan sama seperti Kerajaan Abbasiyah, iaitu membahagikan wilayah mempunyai sultan. Setiap wilayah mempunyai sultan yang tersendiri, iaitu setiap negeri mempunyai sultan. Seterusnya ialah pentadbiran yang toleransi. Tanah Melayu mengamalkan pendekatan toleransi sama seperti Kerajaan Abbasiyah, iaitu toleransi terhadap kepelbagaian etnik dan agama. Seperti bagi zaman Kerajaan Abbasiyah, orang Parsi dan Turki turut mendapat jawatan sama seperti di tanah Melayu, iaitu orang Cina dan India juga diberi kelonggaran, diberi toleransi untuk menjadi pemimpin. Seterusnya ialah sistem pemerintahan biokratik, iaitu Kerajaan Abbasiyah menubuhkan sistem biokrasi yang kukuh untuk menguruskan pelbagai urusan pemerintahan. Contohnya, dapat jabatan seperti Ad-Dawawin untuk pengurusan kewangan, Dewan Al-Barid untuk perkhidmatan pos dan Dewan Al-Khatam untuk pengurusan yang lain. Sama seperti tanah Melayu yang mempunyai pelbagai sistem biokrasi. Contohnya, akhir sekali, Kerajaan Abbasiyah banyak menjalinkan hubungan dengan negara-negara lain seperti Kerajaan Byzantin, Kerajaan Karolunci dan Kerajaan Umayyad di Andalusia. Sama seperti tanah Melayu yang banyak menjalinkan hubungan dengan negara lain bagi memastikan tanah Melayu sentiasa aman dan mempunyai hubungan diplomatik yang baik dengan negara lain. Baiklah, seterusnya kita akan masuk kepada perkembangan sumbangan Kerajaan Abbasiyah kepada peradaban Islam dan tanah Melayu dari segi ekonomi. Baiklah, perkembangannya dapat dilihat melalui peranan Baitul Mal yang menjaga khazanah negara dan mengagihkan mengikut keperluan. Selain itu, sumber ekonomi yang dapat dilihat pada Kerajaan Abbasiyah ini, perdagangan dan pertanian serta sumber kewangan yang melibatkan zakat, cukai-cukai dan ufti diperkenakan. Bukan itu sahaja, Dewan Al-Kharaj atau Jabatan Pencukaian telah dibentuk bagi mengendalikan semua perkara berhubung masalah cukai tanah yang mengeluarkan hasil pertanian. Selain itu, Dewan Al-Kharaj juga bertanggungjawab dalam melantik wakil atau pegawai bagi memungut cukai serta menentukan jumlah cukai yang mesti dipungut mengikut keadaan dan kawasan yang tidak sama antara kawasan. Dan cukai pertanian telah menjadi penyumbang utama kepada Baitul Mal kerana kegiatannya yang sangat giat dalam pertanian. Dan Khalifah Harun Al-Rashid juga telah bertanggungjawab membina terusan di kawasan-kawasan strategik dan berpotensi dalam bidang ekonomi. Dan juga berdasarkan paparan pembentang ini, dapat dilihat berikut merupakan barangan-barangan yang terdapat di pusat perdagangan di Kerajaan Abbasiyah dan juga mata wang dirham perak yang telah digunakan pada ketika itu. Dari aspek sosial pula, yang pertama, menghapuskan diskriminasi etnik seperti yang pernah berlaku pada zaman Umayyah. Jadi, pada zaman Umayyah, kekacauan dan perselisihan dalam kalangan rakyat berlaku disebabkan oleh perbezaan kaum dan latar belakang. Hal ini demikian kerana masyarakat Andalusia terdiri daripada 3 golongan utama, iaitu Islam, Kristian dan Yahudi. Jadi, masing-masing ingin menjaga kepentingan etnik sendiri.
Contohnya seperti peristiwa apabila orang-orang barbar berusaha melantik khalifah di kalangan bangsa mereka sendiri. Mereka meminta pertolongan daripada orang-orang barbar di Afrika dan juga tentera Khalifah Sulaiman bin Al-Hakam II yang kebanyakannya terdiri daripada tentera barbar. Oleh itu, unsur diskriminasi antara etnik ini tidak lagi berlaku selepas kerajaan Abbasiyah menghapuskan unsur tersebut. Hal ini telah mewujudkan suasana yang harmoni dalam kalangan masyarakat. Tambahan pula, masyarakat diberikan hak dan layanan yang sama rata oleh pemerintah. Seterusnya, mengadakan majlis syura dengan ulama untuk berbincang bagi menghadapi sesuatu masalah. Contohnya seperti Khalifah Umar Al-Khattab sentiasa bermesyuarat dengan para sahabat untuk mendapatkan kata sepakat di dalam semua tindakan yang diambil. Jadi Majlis Syura ini merupakan majlis perundingan negara yang tertinggi yang terbahagi kepada dua, iaitu Majlis Syura Tertinggi dan Majlis Syura Am. Majlis ini memainkan peranan yang penting sebagai tempat untuk membincangkan segala masalah yang berhubung dengan politik, ekonomi, sosial dan kebajikan serta masalah dalaman atau luaran negara. Jadi dengan wujudnya Majlis Syura ini memudahkan lagi Khalifah Umar untuk mengetahui apa-apa permasalahan yang berlaku dalam semua sudut pentadbiran beliau. Akhir sekali, menyusun semula struktur masyarakat dan pentadbiran awam membolehkan mana-mana rakyat yang berkelayakan menceburi sektor awam. Contohnya seperti jawatan Gabeno pernah disandang oleh Abu Muslim Al-Khurasani dari Khurasan dan yang kedua jawatan Wazir Al-Wuzara diberikan kepada keluarga Al-Barmaki. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kerajaan Abbasiyah mengalami era kegemilangan dan era kemerosotan. Kerajaan Abbasiyah menunjukkan lambang pembinaan sebuah negara Islam sebenar yang berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah serta menjadi contoh pemerintahan terbaik sebagai panduan untuk seorang pemerintah bagi membentuk sebuah negara yang bertamadun. Sekian, terima kasih. Berikut merupakan rujukan yang digunakan dalam menyiapkan tugas ini.